Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Kepada korang yang baru pertama kali sampai ke YouTube channel Zahir Asna, selamat datang saya ucapkan, dan kepada korang yang dah lama sampai, terima kasih kerana sudi menyokong YouTube channel Zahir Asna selama ni. Dalam video kita pada hari ini, saya akan sharekan dengan korang semua tentang satu watak anime yang merupakan seorang guru yang dibunuh oleh anak-anak murid kesayangannya sendiri. Dan watak tersebut tak lain dan tak bukan adalah watak Koro Sensei daripada anime Assassination Classroom. Yang mana watak Koro Sensei ni dipercayai merupakan satu watak yang telah menyebabkan bulan dalam anime tersebut berubah menjadi bulan sabit selama-lamanya disebabkan oleh letupan daripada watak Koro Sensei ni lah. Dan watak Koro Sensei ni dikatakan oleh government sebagai satu watak yang jahat. Tapi betul ke watak Koro Sensei ni sebenarnya merupakan watak yang jahat? So, dalam video kita pada hari ini, saya akan ceritakan dekat korang semua seluruh kisah hidup Koro Sensei. Tapi sebelum tu, kepada korang yang tak subscribe lagi, jangan lupa untuk menekan butang subscribe di bawah dan jangan lupa untuk tekan bell notification tu sekali supaya korang tak ketinggalan video-video yang dihasilkan oleh YouTube channel Zahir Asna. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Dalam video kali ni, saya akan ceritakan dekat korang semua daripada awal lagi kisah hidup Koro Sensei ni, so that nanti kita dah tak payah nak flashback balik dah tentang kisah hidup Koro Sensei ni. Baiklah, Koro Sensei ni pada asalnya sebenarnya merupakan watak seorang manusia sebelum ditukarkan menjadi satu super creature yang berwarna kuning dengan kelajuan 20 mat dan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Yang mana watak Koro Sensei ni sebenarnya merupakan seorang kanak-kanak yang dilahirkan dalam satu bandar dan satu negara yang kejam, yang mana peperangan berlakulah dekat dalam negara dia, menyebabkan dia mempercayai bahawa penyelesaian bagi setiap masalah adalah dengan melakukan pembunuhan sahaja. Dengan bunuh dia punya musuh, barulah sesuatu masalah tu boleh selesai. Jadi, dia telah pun memilih untuk mengambil jalan sebagai seorang pembunuh upahan ataupun assassination. Dan watak Koro Sensei ni juga tak ada nama pun dia. Nama dia memang tak ada. Cumanya, dia dikenali dengan gelaran sebagai Shinigami ataupun Malaikat Maut setelah dia berjaya mendapatkan 1000 mangsa pembunuhan dia. So, daripada situlah watak Shinigami ni ataupun watak manusia Koro Sensei ni menjadi satu watak yang sangat-sangat terkenal di kalangan assassination, bahkan dalam kalangan government sendiri. Keupayaan dan kemampuan serta ilmu yang ada pada watak Shinigami ni untuk melakukan pembunuhan dan untuk melepaskan diri dia sangat-sangat hebat dan tak dapat dinafikan sekali. Sehinggalah pada suatu hari, watak manusia Koro Sensei yang dijuluki dengan nama Shinigami ini telah pun dikhianati oleh satu-satunya anak murid yang dia ada, yang dia telah pun latih untuk menjadi seorang assassination yang hebat juga, menyebabkan watak Shinigami ni akhirnya telah ditangkap oleh pihak kerajaan. Dan setelah ditangkap oleh pihak government, akhirnya Yanagisawa telah mengambil watak Shinigami ni untuk dijadikan sebagai satu bahan uji kaji untuk memasukkan bahan anti-jirim ataupun antimatter ke dalam watak Shinigami ni sendiri untuk memberikan kekuatan luar biasa untuk menghasilkan senjata yang hebat untuk negara mereka sendiri. Dan watak Shinigami ni memang sangat-sangat sesuai untuk dijadikan bahan uji kaji disebabkan oleh dia tidak mempunyai apa-apa talian kekeluargaan. Sejak daripada kecil lagi, dia memang bawa diri dia seorang-seorang. So, sekiranya eksperimen tu gagal sekalipun, memang tak ada orang pun yang kisah tentang kematian Shinigami ni. Dan dia sendiri bersetuju untuk menjadi tikus makmal sebagai balasan untuk mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Masa inilah bermulanya kisah hidup dia yang sebenar-benarnya. Yang mana bagi Shinigami, sebelum ni hidup dia tu seakan-akan tak ada makna. Hidup dia hanya untuk membunuh, sehinggalah apabila dia menjadi tikus makmal, dia telah pun dijaga oleh satu watak perempuan yang bernama Yukimura Aguri, yang merupakan pemerhati dia yang juga merupakan fiancé kepada Yanagisawa sendiri, yang ditugaskan untuk memerhati perkembangan eksperimen terhadap Shinigami ni. Yang mana watak Yukimura Aguri ni merupakan seorang guru bagi kelas 3E di Kunogi Gaoka High School Junior. Yang mana budak-budak dekat kelas 3E ni juga merupakan budak-budak yang boleh dikatakan dah tak ada harapan lah. Dekat sekolah tu, diorang punya grade, diorang punya markah memang sangat-sangat rendah.
Sehingga mereka semua ni pelajar-pelajar diasingkan daripada main campus diorang, terperuk dekat dalam hutan. Sampai tahap tu nak kata yang diorang ni sangat-sangat teruk diorang punya prestasi. So Yukimura Aguri ni lah yang telah memerhatikan setiap perkembangan Shinigami ni tadi. Sehinggalah selesainya eksperimen ke atas Shinigami. Dan sepanjang proses tersebut, watak Yukimura Aguri ni memang sangat-sangat banyak berborak dengan watak Shinigami ni. Dan dia lah yang menjadi peneman antara satu sama lain. Yelah, walaupun watak Yukimura Aguri ni merupakan pasangan kepada Yanagisawa, tetapi watak ni dilayan dengan sangat-sangat teruk disebabkan oleh Yanagisawa hanya menjadikan Aguri ni sebagai dia punya pasangan kerana kesian dengan ayah Aguri yang dulunya merupakan subkontraktor kepada Yanagisawa sendiri. So walaupun dia merupakan pasangan Yanagisawa, tapi dia dilayan dengan sangat-sangat teruk lah. Memang Shinigami menyaksikan macam-macam benda yang Yanagisawa buat kat dia. Selalu pukul dia sebab lambat memberikan laporan. So, Aguri ni lah yang menemani dia dan memberikan dia erti kehidupan. Yang mana Aguri ni banyak menceritakan tentang anak-anak murid dia dekat kelas 3E yang dikatakan sama seakan-akan dengan watak Shinigami yang dikatakan tidak ada masa hadapan lagi. Tapi Aguri sendiri percaya yang kalau diorang betul-betul berusaha, diorang mampu untuk mengubah masa hadapan mereka untuk menghasilkan masa hadapan yang lebih baik. Dan Aguri ni lah yang berjaya membuatkan Shinigami yang merupakan seorang assassination yang tak pernah menunjukkan diri sebenar dia, yang tak pernah senyum dan menunjukkan kegembiraan dia pun, menyebabkan akhirnya Shinigami ni berjaya menunjukkan diri sebenar dia. Dia minta pendapat dengan Aguri ni macam mana dia nak teruskan kehidupan dia, dan dia akhirnya berjaya mengukir senyuman yang baru dia faham apa sebenar-benarnya maksud senyuman yang terukir di wajah dia itu sendiri. Sehinggalah akhirnya apabila selesai uji kaji yang dilakukan ke atas watak Shinigami ni, badan dia menjadi sangat-sangat tidak stabil. Dan disebabkan oleh kesan antimatter yang pernah dicuba pada tikus makmal yang diletakkan di bulan, tikus tersebut telah pun meletup kerana terlalu banyak kumpulan tenaga menyebabkan bulan berubah menjadi bulan sabit selama-lamanya. Sebab itulah kenapa bulan jadi bulan sabit dalam anime ni. Sebenarnya bukan salah Koro Sensei pun, tapi salah uji kaji Yanagisawa. So bila benda macam tu berlaku, maka Yanagisawa dan dia punya pekerja pun mengkaji bilakah tempoh masa untuk letupan ni berlaku ke atas Shinigami ataupun Koro Sensei. Dan masa yang dia ambil adalah selama setahun. Kemudian watak Shinigami ni cuba untuk memberontak. Dia cuba untuk melarikan diri dia setelah mendapat kekuatan yang banyak tu, dan cuba untuk membalas dendam lah dengan apa-apa yang dia tak puas hati ni. Dia nak jadi seorang yang jahat. Tapi watak Aguri lah yang telah menyedarkan dia. Aguri lah yang menyuruh dia untuk berhenti daripada menjadi seorang assassination. Dan Aguri sampai mengorbankan nyawa dia sendiri untuk menyelamatkan Shinigami ni. Dan Aguri telah pun mati di atas pangkuan Shinigami sendiri. Dan kemudian Aguri lah yang meminta Shinigami untuk menjadi seorang guru untuk menggantikan dia dekat kelas 3E dekat sekolah yang dia ajar tu. Dan dengan permintaan dia kepada pihak government untuk tidak membuat apa-apa kerosakan dan hanya menjadi cikgu kat sana, maka dia telah pun diberi pilihan untuk menjadi guru untuk menggantikan Aguri dekat kelas 3E tu. Dan apabila dia menjadi guru tu, tugasan yang sangat penting telah pun diberikan kepada murid-murid kelas 3E, iaitu untuk membunuh Koro Sensei sebelum tiba masa setahun yang akan datang yang mampu menyebabkan kerosakan kepada muka bumi ni sendiri. So, dalam kelas tersebut, Kayano lah yang telah memberi nama kepada Shinigami yang dikenali sebagai Koro Sensei. Sebab tugas diorang adalah untuk membunuh sensei diorang tu. Maka, setelah setahun berlalu, macam-macam yang berlaku. Dia ajar budak-budak tu tentang akademik, dia ajar tentang sukan, dia juga ajar tentang cara-cara untuk menjadi seorang assassin untuk menjayakan misi untuk membunuh Koro Sensei itu sendiri. Bahkan Koro Sensei memang sangat-sangat nak budak-budak ni berjaya untuk bunuh dia untuk menyelamatkan muka bumi ni. Kerana keselamatan muka bumi ni hanya mampu diselamatkan oleh budak-budak dalam kelas 3 ini saja sekiranya dia mampu untuk membunuh Koro Sensei. Memang sangat-sangat susah lah nak bunuh Koro Sensei ni kan. Sehinggalah macam-macam kelemahan satu persatu yang budak-budak daripada kelas 3 ini berjaya untuk kumpul. Dan akhirnya pada penghujung tempoh masa setahun tu, Koro Sensei telah pun dibunuh oleh anak-anak murid kesayangan dia sendiri dan telah ditikam oleh Nagisa Shiota di jantungnya sendiri yang berada di bawah tali leher Koro Sensei itu sendiri, dan Koro Sensei pun mati sebelum sempat meletup dan merosakkan bumi. So itulah seluruh kisah hidup Koro Sensei sebenarnya. Watak Koro Sensei ni bukannya watak yang jahat pun. Watak Koro Sensei ni sebenarnya merupakan uji kaji yang gagal oleh Yanagisawa. Yang mana kalau dia meletup,
dia akan menyebabkan kerosakan ke atas muka bumi ni. Dan kalau tak bunuh dia sekalipun, tempoh masa dia untuk hidup hanyalah setahun saja. Dan dia menjadi cikgu tu untuk memenuhi keinginan Aguri yang telah pun diwasiatkan kepada dia sebelum Aguri mati. So memang macam-macam kenangan, macam-macam pengajaran yang diajarkan dekat murid-murid dia ni. Bahkan yang diajarkan kepada Karasuma Sensei dan juga Irina Sensei. Memang Assassination Classroom ni bagi saya merupakan satu anime yang sangat-sangat best untuk dilayan. Episod dia pun tak banyak sangat, ada 2 season je. So kalau korang tak tengok lagi, memang saya recommend korang untuk tengok. Sangat-sangat sedih lah cerita dia bagi saya pada pengakhiran cerita ni kan. So kalau korang minat anime-anime yang sedih kan, korang minat yang jenis emosi macam tu, memang korang kena tengok. So itu sajalah perkongsian saya dalam video kita berhari ni. Kalau saya ada sebarang kekurangan, saya minta maaf. Dan kalau korang ada info-info menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi